mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Cikgu Naharuddin bin Othman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, diiringi Cikgu Syahrudin bin Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid, memangku jawatan Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, dan Cikgu Nur Azam Muhammad, Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam satu haluan, sehaluan. #09educators. Yang Berusaha Cikgu Naharuddin bin Othman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang Berusaha Cikgu Syahrudin bin Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid, memangku jawatan Timbalan Pengarah Pendidikan Pembangunan Murid selaku pengelola majlis kita pada hari ini. Yang Berusaha Cikgu Nur Azam Muhammad, Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan yang telah menyediakan prasarana dan bantuan teknikal, Timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua penolong pengarah, penolong-penolong pengarah, pegawai-pegawai ikhtisas Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, staf-staf sokongan, penonton-penonton di atas talian serta penerima-penerima Anugerah Sempena Simposium Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perlis tahun 2020. Tetak buluh kajang 10, laksana di titing kias ibarat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi memohon secebis keberkatan untuk majlis kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengaminkan bacaan doa
yang akan diketuai oleh Ustaz Syahrul Nizam bin Zakbar dari Unit Hal Ehwal Murid. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami merafakkan kesyukuran atas izin dan inayah-Mu dapat kami berkumpul pada petang ini di dalam majlis Anugerah Sempena Simposium Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bagi tahun 2020. Kami memohon agar Engkau pemudahkan perjalanan majlis kami pada hari ini. Jadikanlah ia sebagai amal soleh yang diterima serta tanda kesyukuran terhadap nikmat-Mu yang tidak terhingga serta rahmat-Mu yang tiada sempadan. Ya Allah, Ya Aziz, kurniakanlah kepada kami kesatuan hati, emosi, minda dan tindakan dalam mengurus dan mengemudi organisasi kami ke arah perkhidmatan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Ya Allah, Ya Qahhar, Ya Jabbar, kami memohon kepadamu, makmurkanlah kesepakatan antara kami di kalangan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan limpahan rahmat kasih-Mu. Tautkanlah ikatan ukhuwah dan silaturahim di antara kami. Jauhilah kami daripada segala sifat mazmumah, hasad, dengki, fitnah, umpat keji dan segala yang membawa kepada bencana kepada kami. Ya Allah, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Hayyum, Ya Qayyum, pimpinkanlah kami dengan taufik dan inayah-Mu ke arah mencapai keredaan-Mu, ke arah memenuhi segala tuntutan kewajipan, ke arah memenuhi segala ikrar janji kami dalam menyusun program untuk anak bangsa yang tercinta. Sesungguhnya, kerja buat ini amat sukar tanpa bantuan dan hidayah-Mu, Ya Allah. Maka, perkuatkanlah kami dengan saadah-Mu dan keampunan-Mu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syahrul Nizam bin Zakbar di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Pergi ke kota, beli selasih, sayang sidara, buat halwa. Berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita akan mengamati ucapan alu-aluan dan pesanan bermakna sebagai mutiara kata yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Cikgu Naharuddin bin Uthman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu haluan, kehaluan. Salam #09 Educators. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Yang berusaha Cikgu Syahrudin bin Mahmud, ya, Ketua Penolong Pengarah Ehwal Murid, memangku jawatan Timbalan Pengarah Pendidikan Pembangunan Murid selaku pengelola majlis kita pada hari ini. Yang berusaha Cikgu Nur Azam Muhammad, Penolong Pengarah Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan yang telah menyediakan prasarana dan juga bantuan teknikal, Tuan-tuan Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Penolong-Penolong Pengarah, Pegawai Iktisas JPM Perlis,
staf-staf sokongan, tidak dilupakan juga kepada pengetua dan juga guru besar yang turut hadir bersama kita pada hari ini ataupun mengikuti program ni secara live di social media. Okey, dan seterusnya tidak dilupakan penerima-penerima anugerah sempena Simposium Haiwan Murid JPM Perlis tahun 2020. Okey. Jadi bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dalam orang kata apa COVID-19 ini kita masih diberi peluang untuk melaksanakan majlis anugerah ini. Okey, dan ini pada saya adalah satu majlis yang seharusnya menjadi satu yang wajar kita laksanakan pada setiap tahun dalam kita hendak menunjukkan yang ada berlakunya kemenjadian pelajar di sekolah-sekolah di negeri Perlis ini. Jadi bersempena dengan apa yang kita katakan wabak COVID-19 itu, jadi kita juga seharusnya berfikir secara new normal ataupun berfikir dengan kaedah norma baru. Okey, yang mana kaedah ini kita di JPN Perlis telah menghasilkan apa yang kita namakan taksonomi #09educators ya, untuk membantu warga pendidik di negeri Perlis ini untuk berfikir dengan pendekatan yang baru ini. Jadi dengan itu kita mengharapkan yang pertamanya kita melihat kepada 6 kemahiran utama yang ada dalam #09educators taksonomi ini, dan yang keduanya kita melihat kepada proses ya, 6 proses juga yang ada di dalam taksonomi tersebut, yang bermula dengan analisa, fokus, redesign the content, redesign the approach, dan akhirnya kita melihat impak dan juga kita melihat kepada memberikan penghargaan kepada para pelajar. Jadi apa yang akan berlaku pada hari ini adalah pada saya telah berlaku ya 4 proses di atas itu, dan kita telah berjaya melihat impaknya. Jadi pada hari ini kita akan menyampaikan penghargaan kepada mereka-mereka yang berjaya. Jadi apa yang sebenarnya terkandung dalam taksonomi #09educators ni adalah kita membawa pendekatan baru untuk diguna pakai di Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okay, sebagai contohnya, ya, saya sering menyatakan bahawa kita perlulah membina modul-modul yang baru. Ya, khususnya di bawah HAM ini, iaitu yang kita rasakan perlu diambil berat adalah modul kehadiran pelajar. Ya, kita ada modul, perlu ada modul tersebut untuk mengatasi masalah ketidakhadiran pelajar. Kita juga perlu ada modul baru dalam pendekatan aktiviti co-curriculum dan juga aktiviti sukan. Ya, kerana kita tidak tahu lagi sehingga bila ya, COVID ini akan berakhir. Dan juga pada masa yang sama juga saya telah mengarahkan beberapa orang pelajar yang sedang mengadakan sesi praktikal ya, di kem kepimpinan Timah Tasuk ya, untuk juga membina modul baru yang kalau dapat kita kaitkan dengan #09educators ini. Jadi di sinilah yang saya sering katakan bahawa apa-apa sahaja program perlulah di-rebrandingkan. Selain daripada kita redesign, maka kita perlu rebrandingkan supaya ianya akan menarik lebih ramai orang untuk menyertainya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah dia akan memberikan impak yang cukup besar kepada pendidikan di negeri Perlis ini dan juga mengatasi banyak masalah-masalah yang kita hadapi di negeri ini. Sebagai contohnya, untuk kita mengatasi masalah ketidakhadiran ini, bukanlah seharusnya kita mengekori pelajar itu sehingga ke rumah beliau. Tetapi saya percaya, the pulling factor untuk pelajar ini hadir ke sekolah sebenarnya adalah terletak kepada program-program yang sekolah anjurkan, dan yang paling penting sekali, pulling factor tersebut adalah terletak kepada guru-guru. Bagaimanakah mereka melaksanakan ya, PDPC yang dapat menarik perhatian pelajar untuk menghadiri sekolah.
Okey, saya juga mengucapkan tahniah kepada sektor pembangunan murid kerana dalam lawatan singkat saya ke pejabat SPMU ni, saya telah melihat satu perkara yang proaktif. Bagaimana pihak mereka ini telah membina sendiri green screen studio untuk dilaksanakan pelbagai kaedah bimbingan kepada sekolah dan juga mungkin untuk dilaksanakan pelbagai pertandingan secara online. Jadi ini pada saya adalah satu langkah proaktif yang sewajarnya diikuti oleh sekolah-sekolah dan juga sektor-sektor lain di JPN Perlis ini. Okey, dan saya juga berharap agar apa yang kita bakal laksanakan, contohnya seperti melaksanakan bengkel-bengkel, pembangunan guru dan murid, melaksanakan modul-modul yang baru, melaksanakan pendekatan online, aktiviti online ini boleh dijadikan sebagai satu daya tarikat untuk negeri-negeri lain juga datang melawat dan melihat apakah aktiviti terbaik yang telah kita laksanakan, seperti mana yang telah berlaku di SSTP ini sendiri, di mana tempat saya berdiri ini. Bila mana saya dapat tahu SSTP Negeri Kedah telah datang untuk melihat bagaimana kita melaksanakan Perlis online teaching ini. Okay, saya juga berharap agar sektor pembangunan murid ini melaksanakan lebih banyak bengkel-bengkel ataupun seminar untuk kita berkongsi ilmu. Kerana saya dapati di negeri Perlis ni begitu banyak best practices yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah, khususnya dalam menjuruskan kepada peningkatan kehadiran pelajar. Di SK Lubuk Sirih, contohnya, apabila saya pergi ke sana, terdapat guru yang telah menjalankan satu aktiviti, iaitu program membela ikan laga. Dan setiap pelajar di SK Lubuk Sirih ini mempunyai ikan laga mereka yang tersendiri, dan ini sebenarnya adalah daya tarikat untuk mereka yang hadir ke sekolah, okey, dan mengikuti pembelajaran. Kerana apa yang kita katakan yang mengakseleratekan mereka untuk hadir ke sekolah adalah ikan laga tersebut. Jadi inilah pemikiran-pemikiran tanpa kotak yang saya mahu dipikirkan oleh educators di negeri Perlis ini. Okey, saya juga melihat bahawa kita juga perlu melihat bahawa perjumpaan-perjumpaan kokoh yang kita akan jalankan pada tahun hadapan ini perlulah bukan sahaja secara fizikal, tetapi juga bersedia secara online ataupun secara menggunakan platform pembelajaran online ini. Ini boleh kita lihat bila mana ada satu marathon di Kuala Lumpur, kalau tak salah saya, Standard Chartered Marathon, yang mereka menggunakan pendekatan secara visual reality untuk menunjukkan yang mereka telah mengambil bahagian dalam marathon tersebut, dan kemudian mereka akan mendapat medal dan juga digital certificate yang dibekalkan oleh pihak penganjung. Okay, saya juga menyeru supaya pegawai-pegawai di sektor pembangunan murid ni, okay, khususnya yang telah lama berada di sektor ini, begitu juga dengan PK Koko dan PK Ham yang terlibat secara langsung dengan sektor ini. Kita di JPN ini telah menjana satu pendekatan yang mana kita di JPN ini sebagai pembimbing. Jadi untuk menjadi pembimbing ini kita perlulah mempunyai 3 perkara, iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga penerapan nilai-nilai murni yang hendak kita bawa ke sekolah. Jadi saya menyeru supaya apa yang berlaku sebelum ini, iaitu pegawai ini sebagai desk officer, ditambah nilai dengan kita ini menjadi pembimbing untuk membimbing rakan-rakan kita, khususnya PK Koko dan PK Ham di sekolah-sekolah. Dan seharusnya kita sebagai pembimbing adalah seorang pemikir yang mempunyai berbagai-bagai idea tanpa kotak yang hendak kita aplikasikan di sekolah. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada mereka-mereka yang telah berjaya pada hari ini. Okey, tetapi apabila kita berjaya untuk mengekalkan kejayaan itu bukanlah satu perkara yang mudah. Sustainability ini sentiasa menjadi isu besar dalam pembangunan globalisasi manusia. Kerana untuk berjaya,
mudah untuk kita capai, tapi untuk mengekalkan tu, ya, banyak kita lihat organisasi-organisasi dan juga individu-individu yang gagal untuk mengekalkan kejayaan mereka pada satu tahap yang telah mereka capai. Jadi saya berharap, ya, agar hari ini adalah merupakan satu titik tolak kepada kita untuk merangsangkan lagi kemejadian manusia untuk pelajar-pelajar kita, khususnya di sekolah kita. Saya juga ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, ya, bagaimana salah satu anugerah yang kita akan sampaikan kepada seorang pelajar pada hari ini, kita di JPM Perlis ni telah mengambil pendekatan yang agak berlainan. Kalau dulu kita hanya mencari pelajar-pelajar yang telah mencapai satu tahap yang tertinggi, ataupun saya katakan pencapaian mereka ini sudah sampai ke grade A, tetapi untuk tahun ini saya telah memutuskan untuk memberi satu penghargaan besar kepada seorang pelajar. Mungkin beliau ni bukanlah mencapai grade A lagi, tetapi mungkin hanya berada di grade C. Tetapi kenapa kita memberikan penghargaan ini kepada beliau adalah kerana kita melihat daripada mana beliau bermula dan apa proses yang telah dilaksanakan oleh sekolah untuk menghasilkan pelajar grade C ini. Jadi pada saya, kalau pelajar itu daripada grade B ke grade A, peningkatannya hanya sedikit. Tetapi kalau pelajar itu daripada grade F, kalau kita katakan bergerak kepada grade C, maka peningkatan itu adalah lebih tinggi dan lebih besar. Jadi inilah yang kita nak lihat. Jadi selepas ini saya mohon apa-apa saja majlis anugerah, kita bukan saja melihat kejayaan, tetapi kita juga melihat kepada penambahbaikan yang telah dilaksanakan. Itu yang saya kaitkan kembali dengan proses di dalam hashtag 09educators tadi. Saya lebih suka untuk melihat proses daripada untuk melihat hasil. Ya, kerana hasil ini kadang-kadang bukanlah sangat dihasilkan oleh sekolah, tetapi ianya lebih dihasilkan oleh ibu bapa yang mempunyai kemampuan dan dihasilkan produk-produk ini daripada rumah. Jadi ini yang saya nak melihat ketulusan dalam kita memberi penghargaan kepada apa-apa saja anugerah selepas ini. Okey, saya juga ingin menyatakan bahawa saya sangat gembira dengan apa yang bakal berlaku pada hari ini. Pada saya ini adalah satu permulaan. Ya, kita di negeri Perlis ni kita tidak mahu menjadi businessman, tetapi kita hendak menjadi entrepreneur. Businessman ini bermaksud kalau dia mempunyai sebiji pisang, dia hanya akan menjual pisang itu kembali kepada pelanggan ataupun kepada dia menjadi orang tengah dengan keuntungan RM1. Tetapi kita hendak menjadi entrepreneur. Entrepreneur ini kalau kita mempunyai sebiji pisang, kita akan transformkan pisang ini menjadi jus pisang. Dan kalau harga pisang ini RM1, maka kita boleh jual jus ini dengan harga RM5. Jadi keuntungan kita itu berlipat kali ganda. Jadi itulah yang saya hendak berlaku di negeri Perlis ini. Jadi let's make Perlis great again. Macam Trump punya kempen, let's make American great again, sama juga. Ya, sebab saya lihat kita di negeri Perlis ni kita terlalu bercerita tentang kejayaan kita yang lepas. Yang lepas pada saya is forever. Dah lepas. Tetapi apa yang ada di hadapan kita? Apakah kejayaan kita pada masa kini? Apakah kejayaan yang akan kita rancang kepada sekolah ini, kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis ni? Itulah yang saya mahu menjadi buah pemikiran kepada pegawai-pegawai dan juga kepada pemimpin-pemimpin di peringkat sekolah. Jadi dengan itu, ya, saya dengan ini merasmikan Majlis Anugerah Simposium Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perlis tahun 2020 dengan lafaz kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan Majlis Anugerah ini akan meningkatkan lagi kemejadian murid di sekolah-sekolah di negeri Perlis. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung budi dan ucapan terima kasih atas ucapan perasmian yang disampaikan oleh Cikgu Naharudin bin Osman, Pengarah Pendidikan Negeri Perlis.
Tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita akan terus berganjak ke sesi penyampaian anugerah. Dengan ini, pihak majlis ingin menjemput Cikgu Syarudin bin Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid, dan Cikgu Muhammad Nur Azam bin Muhammad, Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid, bagi mengiringi Cikgu Naharudin bin Osman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, bagi penyampaian anugerah-anugerah. Anugerah dimulakan dengan segmen sasya. Bagi ikon pengawas kategori sekolah kebangsaan dianugerahkan kepada Adik Aina Safia binti Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Sena. Bagi anugerah ikon pengawas kategori sekolah menengah kebangsaan dianugerahkan kepada adik Lim Hong En dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Puan Muda Tengku Fauziah. Seterusnya, bagi anugerah ikon Kelab Pencegahan Jenayah kategori sekolah kebangsaan dianugerahkan kepada adik Muhammad Nur Haidar Syazwan bin Muhammad Nur Syahrin dari Sekolah Kebangsaan Beseri. Bagi Kelab Pencegahan Jenayah kategori sekolah menengah kebangsaan dianugerahkan kepada adik Nurul Alia binti Rosmidi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mata Air. Seterusnya, bagi anugerah ikon guru disiplin kategori sekolah kebangsaan dianugerahkan kepada Cikgu Muhammad Asri bin Yusuf dari Sekolah Kebangsaan Arab. Untuk anugerah ikon guru disiplin kategori sekolah menengah kebangsaan dianugerahkan kepada Cikgu Muhammad Fandi Azwari bin Bakri dari SMK Perlis. Seterusnya, anugerah pengurusan pengawas cemerlang kategori sekolah kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Kebangsaan Sena. Seterusnya, anugerah pengurusan pengawas cemerlang kategori sekolah menengah kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Redma.
Seterusnya, anugerah pengurusan disiplin cemerlang kategori sekolah kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Kebangsaan Jelepuk. Bagi anugerah pengurusan disiplin cemerlang kategori sekolah menengah kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis. Bagi anugerah pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah Cemerlang kategori sekolah kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Kebangsaan Berseri. Untuk anugerah pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah Cemerlang kategori sekolah menengah kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Mata Air. Seterusnya, bagi anugerah pengurusan SSDM berkesan peringkat sekolah kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis. Dan anugerah pengurusan SSDM berkesan kategori sekolah menengah kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Puan Muda Tengku Fauzia. Bagi segmen PPDA, majlis akan diteruskan dengan tayangan video laluan PPDA Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah SK Tambun Tulang telah berjaya menghasilkan laluan PPDA SK Tambun Tulang 2020 hasil daripada kreativiti guru-guru dan pelajar. Di laluan ini terdapat 8 stesen yang informatif. Setiap stesen mempunyai QR Code untuk kemudahan para pengunjung. Stesen-stesen ini dikawal selia oleh pengawas-pengawas PPDA yang telah pun dilantik oleh pihak sekolah. Stesen 1. Stesen ini dihaskan untuk menyediakan maklumat tentang organisasi PPDA di SK Tambun Tulang. Stesen 2. Di stesen ini, para pengunjung boleh menguji kefahaman mengenai dadah dan kesan-kesannya kepada individu. Stesen 3. Stesen 3 dihiasi oleh canopy walk hitam putih kehidupan, iaitu curayan hitam putih daripada plastik, menggambarkan kesan kehidupan selepas mengambil dadah. Stesen 4. Di stesen 4 terdapat sepohon pokok yang telah kering melambangkan akibat daripada penyalahgunaan dadah. Stesen 5. Di stesen 5 terdapat sebuah lukisan mural yang membawa maksud tersirat. Lukisan mural ini mempamerkan aktiviti-aktiviti gaya hidup sihat yang perlu diamalkan oleh setiap individu. Stesen 6. Di stesen ini terdapat pelbagai info umum mengenai PPDA, termasuklah rokok, inhalan dan juga keratan-keratan akhbar berkaitan bahaya dadah. Stesen 7. Stesen 7 mempamerkan arca rokok, pil hayal dan picagari. Arca ini menceritakan aliran kisah kehidupan si penagih dadah. Stesen 8.
Stesen terakhir ini mempamerkan benda maujud, kesan daripada tindakan seseorang individu yang mengikut hawa nafsu dan menyalahi undang-undang. Binaan penjara, tali gantung dan akhirnya ke tanah perkuburan diharap dapat menimbulkan kesedaran positif agar kita semua menjauhi najis dadah. Video hasil itu tadi dibawakan kepada anda oleh Unit PPDA SK Tambun Tulang, Sekolah Bebas Dadah. Tuan-tuan dan puan-puan, Anugerah Pengurusan Laluan Pendidikan Pencegahan Dadah Cemerlang kategori Sekolah Kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang. Seterusnya, bagi Anugerah Pengurusan Pendidikan Pencegahan Dadah Cemerlang kategori Sekolah Menengah Kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Safi. Anugerah Pengurusan Pendidikan Pencegahan Dadah Cemerlang kategori Sekolah Kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Kebangsaan Simpang 4. Seterusnya, Anugerah Ikon Guru PPDA kategori Sekolah Kebangsaan dianugerahkan kepada Puan Rohana binti Mat daripada Sekolah Kebangsaan Simpang 4, Perlis. Anugerah Ikon Guru Pendidikan Pencegahan Dadah kategori Sekolah Menengah Kebangsaan dianugerahkan kepada Puan Asma binti Ahmad daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Arab. Segmen seterusnya ialah segmen bimbingan dan kaunseling. Anugerah Penarapan Pengurusan Kerjaya Efektif kategori Sekolah Menengah Kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Seterusnya, Penarapan Pengurusan Pembangunan dan Sasiah Terpuji Gemilang kategori Sekolah Menengah Kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Penarapan Pengurusan Pembangunan dan Sasiah Terpuji Gemilang kategori Sekolah Kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Kebangsaan Simpang 4. Penarapan Pengurusan Program Minda Sihat Proaktif kategori Sekolah Menengah Kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah Kanga. Sekolah ini juga telah mendapat penarapan untuk kategori Penarapan Pengurusan Kaunseling Cemerlang kategori Sekolah Menengah Kebangsaan.
Yang terakhir untuk segmen bimbingan dan kaunseling ialah penarafan pengurusan pembimbing rakan sebaya unggul kategori Sekolah Menengah Kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Menengah Agama Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Majlis diteruskan untuk segmen buku teks. Anugerah pengurusan skim pinjaman buku teks cemerlang kategori Sekolah Kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Kebangsaan Batu Betangkup. Anugerah pengurusan skim pinjaman buku teks cemerlang kategori Sekolah Menengah Kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Butriah. Seterusnya, majlis membawa kita ke segmen asrama. Untuk anugerah Seri Asrama Terbilang Asad kategori Sekolah Menengah Kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Said Alwi. Anugerah Seri Asrama Terbilang Asad kategori Sekolah Kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Kebangsaan Batu Betangkup. Seterusnya, kita akan beranjak ke segmen bantuan dan kebajikan. Untuk segmen ini, kita akan menyaksikan tayangan video pengurusan rancangan makanan tambahan dari Sekolah Jenis Kebangsaan Pun A.
anugerah pengurusan rancangan makanan tambahan cemerlang kategori sekolah jenis kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kun Ek. Seterusnya ialah anugerah pengurusan rancangan makanan tambahan cemerlang kategori sekolah pendidikan khas dianugerahkan kepada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Perlis. Anugerah pengurusan rancangan makanan tambahan cemerlang kategori sekolah kebangsaan dianugerahkan kepada Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis. Majlis kita beranjak lagi ke segmen 3K, keselamatan, keceriaan dan kebersihan. Untuk itu, kita akan menyaksikan tayangan video pendek COVID-19 Sekolah Menengah Kebangsaan Guan Nangka. Adik rasa tak sihat lah. Ish, panas ni. Ibu. Kenapa? Adik tak sihat. Kenapa, Dik? Kenapa? Kenapa, Dik? Panas ni, Dik. Panas. Dik tak. Dik demam kan? Tak tahulah. Tak boleh pergi sekolah ni, Dik. Kakak pun rasa macam tak sihat. Kakak jangan pergi dekat. Nanti berjangkit dekat orang lain. Dik, kakak. Nanti kita rawat pergi klinik. Kat rawatan, ya. Apa itu virus COVID-19? COVID-19 adalah satu strain coronavirus yang sebelum ini tidak pernah dikenal pasti. COVID-19 boleh berjangkit dari individu ke individu yang lain melalui titisan pernafasan atau sentuhan. Untuk memutuskan rantaian COVID-19, norma baharu di sekolah telah diperkenalkan. Jaga SOP, jaga jarak, kita mesti menang. 36.9. Kasih tangan. Assalamualaikum, Mbak. Sihat? Oh. Maaf. Okey. Pak, kamu dah siap pergi sekolah semalam? Murid-murid, tolong jaga jarak. Ingat SOP, kita mesti menang. Saya bawa bekas setiap hari. Okey, murid-murid, hari ini giliran Aina untuk sanitasi meja sebelum balik. Aina, silakan sanitasi. Kita mesti menang. Kita mesti menang. Kita mesti menang. Bagi pertandingan penghasilan video pendek COVID-19, Kementerian Pendidikan Malaysia, kategori Sekolah Menengah Kebangsaan, dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Guan Nangka. Seterusnya, kita akan menyaksikan tayangan video pendek COVID-19 daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kong Hua.
Hei awak, jangan patuh tanpa memakai pelitup muka kerana virus kamu akan melipat kepada orang lain. Nampak? Ini adalah virus yang awak patut keluar tadi tanpa memakai topeng muka. Perkara ini akan membahayakan semua orang di sekeliling awak. Pastikan awak memakai topeng jika mempunyai gejala seperti batuk dan selesema untuk menjaga keselamatan semua orang. Saya berikan awak sekali lagi peluang. Nampaknya. Hei awak. Awak semua perlu makan makanan yang berkhasiat untuk meningkatkan imuniti tubuh melawan penyakit seperti virus corona dan seterusnya mengelakkan jangkitan. Hei awak semua. Pastikan awak amalkan jarak sosial yang selama ketika sedang batuk. Hei awak, cuci tangan mesti gunakan sabun untuk membunuh semua kuman. Inilah bahayanya awak mencuci tangan tanpa menggunakan sabun, kerana virus akan terus lekat di tangan awak. Dan virus ini akan melekat di tempat-tempat lain yang awak sentuh dengan tangan awak. Marilah kita belajar 7 langkah mencuci tangan yang betul. Basuh tangan dengan sabun dan air secukupnya. Gosok kedua belah tapak tangan. Gosok belakang tangan dan setiap celah jari. Gosok kuku di tapak tangan. Gosok ibu jari berputar dalam genggam tangan. Gosok pergelangan tangan. Basuh tangan dengan air bersih secukupnya. Jadi, pastikanlah anda menggunakan sabun ketika mencuci tangan anda. Pertandingan penghasilan video pendek COVID-19 Kementerian Pendidikan Malaysia kategori Sekolah Kebangsaan dimenangi oleh Sekolah Jenis Kebangsaan Kong Hua. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai ke kemuncak acara kita pada hari ini. Seterusnya akan disampaikan anugerah khas Adiwira Murid. Anugerah ini disampaikan kepada murid yang berjaya mentransformasi diri serta memberikan satu peningkatan yang sangat besar dan dapat memberi contoh yang baik kepada semua murid-murid. Dengan kata lain, pelajar ini telah menjadi pemimpin untuk membawa rakan-rakan satu sekolah supaya bertindak dengan lebih baik dari masa ke semasa. Marilah kita sama-sama saksikan tayangan video anugerah khas. Semoga kita semua mendapat iktibar daripada video ini. Meranjaui perjalanan sesebuah kehidupan yang sukar tentunya membuatkan seseorang itu berputus asa dan pasrah. Apatah lagi tatkala membayangkan masa depan yang masih jauh. Namun, tidak bagi Nuzul Sufi Ramadan, seorang murid sekolah berusia 12 tahun yang mempunyai kematangan mendahului usianya. Kampung Sungai Jernih berseri perlis. Di sinilah Nuzul membina kehidupan bersama ibu dan abang-abangnya setelah ditinggalkan ayahnya. Biarpun merasakan dirinya lahir dari sebuah keluarga yang susah, baginya itu bukan penghalang untuk Nuzul
meletakkan segunung harapan. Nuzul seorang anak yang baiklah, yang bertanggungjawab, rajin ke sekolah. Buat masa ni saya tinggal dengan Nuzul lah kat rumah. Nuzul kat rumah sering juga bantu makcik. Macam kadang-kadang tu makcik mata tak nampak kan, dia tolonglah cuci pinggan ke, sapu sampah, tolong sidai-sidai baju, lipat-lipat baju, macam tu lah. Kadang sayur-sayur tu kadang makcik kadang tak nampak kan, ulat ke apa ke, dia tolonglah asingkan. Kadang tu lah petang-petang dia akan tolong mici-mici rumput. Kalau dia nak keluar, dia akan pastikan tanya dulu, mak dia nak keluar ni, mak nak kirim beli-beli apa tak. Dengan usianya yang sangat muda, kematangan Nuzul sangat terserlah. Dia dikatakan seorang yang mempunyai sifat tanggungjawab dan prihatin. Di rumah, Nuzul membantu ibunya yang kini menghadapi masalah kesihatan. Sementara itu, di sekolah pula, guru-gurunya menggambarkan Nuzul sebagai seorang pelajar yang penuh dedikasi dan juga mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Pandangan mama untuk Nuzul ni, mama jaga dia dari umur 10 tahun, sekarang dah 12 tahun. Masa dia 10 tahun tu dia masih budak, tapi sekarang dah 12 tahun, nampak kematangan dia. Dari segi kalau macam kontrol di asrama ni, time budak bising, kalau dia jekah dengan suara dia yang kuat tu, kawan-kawan lain akan diam. Menurut Pak Long atau nama sebenarnya Rusli Kasim, beliau sangat tersentuh apabila Nuzul sangat rapat dengannya. Setiap kali Nuzul pulang ke kampung, Nuzul akan menjemput Pak Long untuk bersama-sama beribadat bersamanya di surau bersebelahan yang terletak tidak jauh dari kampung. Orang tua dia rajin menolong, terutama saya lah. Dia selalu pergi ambil saya untuk datang ke surau apa. Mak saya ni berpenyakit. Meniti usia hari demi hari, kematangan Nuzul telah membentuk potensi dirinya yang bakal menempah masa depan yang cemerlang. Semoga Nuzul akan terus istiqamah dalam mencapai cita-citanya untuk menjadi anak muda yang berjaya dan memimpin generasi masa akan datang. Anugerah khas Adiwira Murid dianugerahkan kepada Adik Muhammad Nuzul Sufi Ramadan bin Haisi Suza dari SK Batu Bertangkup. Tahniah dan syabas diucapkan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Naharuddin bin Osman
Pengarah Pendidikan Perlis atas kesudian menyampaikan anugerah sebentar tadi. Dengan berakhirnya penyampaian anugerah khas Adiwira Murid itu tadi, maka tibalah kita ke penghujung majlis Anugerah Sempena Simposium Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perlis tahun 2020. Semoga anugerah-anugerah yang disampaikan akan memberi kesan kepada pengurusan dan pentadbiran kerja yang berkualiti. Tahniah juga diucapkan kepada semua penerima anugerah dan pasukan hal ehwal murid seluruh negeri Perlis atas komitmen anda yang tidak berbelah bahagi. Harapan kami, warga HEM, agar anugerah ini dapat diteruskan pada masa akan datang dan menjadi agenda penting kepada unit HEM dalam usaha memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada sekolah-sekolah di seluruh negeri Perlis. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada warga SSTP JPN Perlis, sektor pengurusan sekolah serta semua pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan majlis Anugerah Sempena Simposium HEM Jabatan Pendidikan Negeri Perlis tahun 2020. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Akhir kata daripada saya, Cikgu Roshida binti Haji Mustafa dan sahabat saya Cikgu Zaid bin Zubir mohon undur diri. Salam #09educators. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.